Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadiyihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Surau, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan seterusnya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat yang tidak terhitung hebatnya, nikmat Islam serta nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus Allah mengurniakan kita nikmat mempusakai peninggalan Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kuliah kita yang mula dulu, kita sudah membezakan di antara sirah dan hadis. Dalam kuliah kita bulan lepas, kita membezakan di antara sirah dan hadis, yang mana kita sudah membahaskan bahawa sirah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak sama. Dia tidak sama dengan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca, dia tidak sama dengan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca, dia tidak sama dengan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca, dia tidak sama dengan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca, dia tidak sama dengan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca, dia tidak sama dengan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca, dia tidak sama dengan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca, dia tidak sama dengan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca, dia tidak sama dengan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca, dia tidak sama dengan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca, dia tidak sama dengan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca, dia tidak sama dengan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca, dia tidak sama dengan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca, dia tidak sama dengan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca, dia tidak sama dengan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca, dia tidak sama dengan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca, dia tidak sama dengan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca, dia tidak sama dengan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca, dia tidak sama dengan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca, dia tidak sama dengan hadis yang kita baca.
walaupun sirah itu menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia bukan merupakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah dia tidak menunggu Al-Quran itu turun. Sirah dia menceritakan perjalanan kehidupan Nabi sebelum Nabi rasmi menjadi Nabi, sebelum Nabi rasmi menjadi Nabi, dan selepas Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Adapun hadis sebagaimana yang kita sebut, bahawasanya hadis dia mesti turun Al-Quran dulu, baru timbulnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kuliah kita yang kemudian kita sudah membahaskan ta'rif hadis. Kita membahaskan ta'rif hadis sampai menceritakan takrir, yang menceritakan takrir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak membahaskan seterusnya kerana masa yang tidak cukup pada kuliah subuh yang lepas. Kita hanya membahaskan ma udhifa ila nabi min fi'li au takriri au lafzi. Kita membahaskan takrir Nabi, lafaz Nabi, kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa udhifa ila sahabah, dan kita tak bahaskan lagi apa dia dimaksudkan dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa udhifa ila sahabah, sebagaimana sahabat ni dia tak timbul sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Dia tidak ada istilah sahabat. Sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, tidak wujud kalimah sahabat. Kerana sahabat ni di zaman kesusahan dan kesenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun Nabi di Mekah, susah ke senang? Susah. Maka ini baru timbulnya sahabat. Lebih kurang 10 tahun Nabi berada di Madinah. Ada ketika susah dan ada ketika senang. Perang Badar senang, menang. Perang Uhud kalah, sedih. Perang Hunain wa yauma Hunain, yang mana rasa ramai dan ta'ajub lalu kalah. Jadi sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga dikira orang yang mempertahankan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita mengaji hadis ni ada martabat sahih, martabat hasan, martabat dhaif. Sahih, orang yang kuat ingatan. Siapa sahih? Yang pertama antara daripada ramai-ramai sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis yang sahih dengan asbab kuatnya ingatan dia. Yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Abu Hurairah ni dia punya ingatan kuat. Dia duduk dengan Nabi. Nabi kenyang, dia kenyang. Nabi lapar, dia lapar. Tetapi akhir hayat kehidupan Abu Hurairah ni, dia menjadi senang. Sebab itu Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi, dia bagi tahu dekat, dia bercakap dengan Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, dulu aku melihat kamu ni macam orang kena sawan.
bukan sebab sawan, tetapi lapar yang terlampau teruk sehingga keluar muntah putih. Tapi akhir sekali Abu Hurairah ini menjadi orang yang senang di Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana Abu Hurairah ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abu Hurairah supaya beramal dengan 3 perkara, lalu kamu akan menjadi senang. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, salatlah witir wahai Abu Hurairah. Wa kullul lail, tiap-tiap malam mesti salat witir. Kita ni witir Ramadan. Fi Ramadan fil witri, ma fi Ramadan ma fil witri. Ada Ramadan, ada witir. Tak ada Ramadan, tak ada witir. Sebab itu witir ini Nabi suruh Abu Hurairah jangan tinggal, walaupun 1 rakaat kita buat. Habis ba'diyah Isyak, bangun sembahyang witir 1, cukup. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Abu Hurairah puasa. Wa kullu syuhur salasata yaum, tiap-tiap bulan puasa 3 hari. Salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, 13, 14, 15 dalam bulan Hijri puasa. Ini dipanggil puasa hari-hari putih. Dan Nabi sebut lagi, dan arqa' raka'atain, sembahyanglah walaupun 2 rakaat, yakni sembahyang sunat duha. Dan Abu Hurairah beramal dengan benda ni. Dan akhir sekali Abu Hurairah dilamar oleh orang kaya di Madinah Al-Munawwarah. Abu Hurairah ni lelaki Dia dilamar untuk berkahwin dengan anak perempuan orang kaya di Madinah Al-Munawwarah. Dan bapa mertua dia suruh Abu Hurairah meneruskan perniagaan yang ada pada bapa mertua dia. Dan Abu Hurairah kaya tak kaya dia, kalau dia lap hingus dia menggunakan kain sutera. Kita guna tisu, dia kain sutera. Ini Abu Hurairah, kuat ingatannya. Ini Abu Hurairah. Yang kedua, dipanggil orang yang kuat ingatan, menghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dipanggil Abdullah bin Umar. Ayah dia tak tersenarai, tetapi anak dia tersenarai. Anak Sayyiduna Umar, nama dia Abdullah bin Umar. Disebut dalam riwayat umur dia 10 tahun ketika mana berada di Madinah Al-Munawwarah. Dia ni seumpama ahli rujukan mazhab, seumpama imam mazhab ketika mana umurnya 10 tahun berada di Madinah Al-Munawwarah. Abdullah bin Umar, kekuatan dia, ingatan dia, bila mana Nabi soal semua sahabat, semua tak boleh jawab melainkan Abdullah bin Umar. Sehinggalah satu hari orang Arab ni, perangai dia nak pergi masjid, dia suka pimpin tangan anak lelaki ni. Kecil lah, Haji pimpin cikgu dah. Pimpin tangan dia. Maksudnya
Ini perangai orang Arab. Sebab tu Arab ni dia sangat berbangga dengan anak lelaki. Bangga betul kalau ada anak lelaki. Dan anak lelaki dia akan mempertahankan bapa dia habis-habisan. Sebab tu orang Arab, bila mana orang telefon dia, anak lelaki sulung dia angkat, nak cakap dengan siapa? Dengan ayah saya. Apa kes dengan ayah saya? Apa ada urusan? Dia akan tanya A sampai Z. Sebab dia merupakan waris yang paling besar kepada ayahnya. Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar jalan dengan dia. Lalu Sayyidina Umar kata, nanti kalau Nabi soal dalam majlis ilmu, jangan jawab. Dia pesan macam tu. Sebabnya bila Nabi soal, anak dia jawab, menyebabkan ramai orang yang tak boleh jawab tunduk dan malu. Kerana yang jawab itu budak, orang tua tak boleh jawab. Kata Sayyidina Umar, jangan jawab. Kalau kamu jawab, malu aku. Ini ayah ni, anak dia alim, Abdullah bin Umar. Kemudian orang yang kuat ingatannya, siapa dia? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas, yang mana Nabi pernah mendoakan Abdullah bin Abbas ni di atas umburnya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni umurnya 13 tahun, seumpama dialah ulama mufassirin. Saya pernah sebut dulu, ulama mufassirin ni bukan ambil tafsir lepas tu dia terjemah, itu bukan. Ulama mufassirin ni, kalau saya nak bagi tahu, kalau orang yang ada PhD sekalipun ada pada hari ini, belum tentu lagi dia memiliki untuk menjadi ulama tafsir. Kerana syarat nak jadi ulama tafsir ni sangat berat dan tinggi. Kurang-kurang dia pakar dalam 12 ilmu yang ada di dalam ilmu agama ni. Tapi Abdullah bin Abbas dengan berkat doa Nabi, umurnya 13 tahun sudah menjadi ahlul tafsir. Dia ni otak dia kuat ingatannya. Kemudian dipanggil lagi orang yang kuat ingatan dalam ramai-ramai perempuan, dalam ramai-ramai isteri. Yang paling kuat ingatannya ialah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab tu hikmah Nabi nikah dengan Aisyah ni, umur Aisyah 6 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak nikah ketika mana Khadijah masih hidup. Sebab tu kalau orang kata nak nikah ikut sunnah ni, kena mati dulu isteri pertama baru boleh nikah. Baru betul. Begitu juga Nabi, Khadijah meninggal dunia dulu, baru Nabi nikah. Menikah kali pertama selepas daripada tahun kesedihan, itulah Nabi nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nikah dengan budak umur 6 tahun. Aisyah ni umur 9 tahun baru duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi wafat umur Aisyah ni 18 tahun. Maksudnya budak.
Kuat tak ingatan? Kuat. Maka dia antara orang yang kuat ingatan menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang kuat ingatan ialah dipanggil Abdullah bin Amr. Tadi Abdullah bin Umar. Ni Abdullah bin Amr. Dia ni punya hafalan, dia kena tulis baru dia ingat. Tapi otak dia kuat juga, baru dia ingat. Sebab itu nak menghafal kitab Arab ke, nak menghafal Quran dengan baik ke, maka dia hafal, kemudian dia tulis. Dia hafal, dia tulis. Dia hafal, dia tulis. Di Al-Azhar Asy-Syarif, periksa tahun 1 2 juzuk kena tulis. Tahun 2 4 juzuk kena tulis. Tahun 3 6 juzuk kena tulis. Tahun 4 8 juzuk kena tulis. Tulis tu adakah tulis 8 juzuk tu? Tak, dia tebuk. Nak tebuk tengah ke tepi ke, makhraj berapa ke, kita tak tahu. Ini. Tapi kalau orang Arab, tahun pertama 7 juzuk setengah, tahun kedua 15 juzuk, tahun ketiga 7 juzuk setengah, 15 juzuk, kemudian 23, 21 juzuk, 22 juzuk setengah. Kemudian tahun keempat habis 30 juzuk, tulis 30 juzuk. Nampak? Boleh tulis Quran. Baru bila kita tulis Quran, baru kita nampak Quran ni macam mana, dia punya ayat macam mana. Ada orang hafal hadis, maka begitu juga dia tulis hadis.